أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, pertama-tamanya seperti biasa kita mengucapkan banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah beri pada kita pada hari ini, dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dengan nikmat ini kita mohon Allah Subhanahu wa taala kekuatan, tuan, supaya kita dapat tukar nikmat menjadi amal soleh. Okey. Sesuatu nikmat yang Allah beri pada kita, kita hanya mampu tukar jadi amal soleh kalau kita minta daripada Allah. Okey. Apa yang dikatakan apa yang dikatakan minta daripada Allah, sebab nikmat ni hanya boleh tukar jadi amal soleh kalau kita dapat hidayat daripada Allah. Dan hidayat ni nak dapat kena mohon pada Allah SWT. Itu sebab kenapa Allah ajar kita tiap-tiap hari minta hidayat daripada Allah di dalam apa? Solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Sebab kadang-kadang dalam hidup, sebagaimana saya beritahu sebelum ni, tuan-tuan, dalam hidup ni banyak benda baik yang kita tahu, tuan-tuan. Tapi bila come to nak apply benda tu, okey, nak put benda tu into action, kalau kita tak ada kekuatan, kadang-kadang kita payah nak buat. Tu sebab kadang-kadang orang cakap dengan kita, dia kata nak disiplin diri tu macam mana. Orang tanya macam mana nak disiplin diri? Sebenarnya, tuan, nak istiqamah, macam mana istiqamah? Nak disiplin diri, nak istiqamah, tuan, kita takkan mampu buat kalau kita tak dapat hidayat daripada Allah. Nampak tu? Itu sebab kenapa kadang-kadang kita cuba, tuan-tuan, contohlah nak istiqamah hafal Quran, nak istiqamah amalkan kadang-kadang benda-benda yang baik dalam Al-Quran dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada satu masa kita tak mampu nak continue benda tu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita tak sungguh-sungguh minta hidayat daripada Allah. Tapi nak minta hidayat daripada Allah ni, Allah letak satu syarat. Apa syarat dia? Kita kena put a strong determination. A strong determination. Baru Allah bagi kita strength untuk istiqamah dan strength untuk apa dia panggil apa? Disiplinkan diri kita. Itu sebab kenapa Allah ajar nak motivate diri kita, tuan-tuan. Okey, kita kena apa lafaz yang boleh apa orang kata a strong dipanggil a sentence, tuan-tuan, yang boleh motivate diri kita. Tuan-tuan tengok sentence tu pada surah Al-Fatihah. Apa dia? Iyyaka na'budu. Itu je sentence yang boleh motivate kita. Apa cakap pada Allah? Ya Allah, kami ni berazam untuk taat kepada kamu. Tapi kami tak boleh taat pada kamu. Kami tak boleh disiplinkan diri kami. Okey, kami tak boleh istiqamah. Wa iyyaka nasta'in. Kalau kamu tak tolong kami. Okey, dan nak minta tolong apa Allah tu? Tolong bagi hidayat supaya kami ni boleh disiplinkan diri kami. Tu, tuan-tuan, tapi Tuhan nak kita punya determination tu dulu. Okey, kita kena sungguh-sungguh cakap pada Allah, saya ni Allah sungguh-sungguh nak taat. Saya sungguh-sungguh nak istiqamah. Kalau kita boleh cakap tu dalam hati kita, tuan-tuan, Allah will motivate us. Tak ada siapa boleh motivate kita dalam hidup ni kecuali Allah, tuan. Okey, tuan-tuan pergilah program motivation macam mana sekalipun. Okey, nobody can motivate you. Kalau seorang tu dia claim dia can motivate us, maknanya dia syirik pada Allah. Sebab apa? Nobody can motivate us kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab motivation tu adalah hidayat. Motivation tu sebenarnya adalah hidayat. Okey. Jadi kita pergi pada bab 7, tuan-tuan. Bab 7 pada muka surat, ada buku You Are The Best tu, pada muka surat 33 yang tajuknya Al-Quran, satu-satunya sumber motivasi. Al-Quran adalah satu-satunya sumber motivasi. Kita baca dulu, nanti saya explain. Jadi hanya Al-Quran yang boleh menggerakkan hati manusia, sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Anfal. Okey, pada surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 2. Kalau kita sebut kat situ, Allah sebut di situ, Allah kata, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, akan bertambah kuat imannya. Apa tu iman, tuan-tuan? Kita punya semangat kita,
kita punya keyakinan kita, kita punya confident diri kita. Itu dipanggil iman. Okey? Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. So kita telah menyebut sebelum ini bahawa perkataan motivasi bermaksud menggerakkan. Sebelum ini dalam bab yang awal tuan-tuan kita dah define apa tu motivation, psikologi dan sebagainya. Yang ini bagaimana untuk menggerakkan manusia melakukan perkara yang terbaik. Itu dipanggil motivation. Kita juga telah meneliti bahawa sumber pergerakan manusia berpunca daripada hati. Kita dah beritahu bahawa ilmu motivation ni ataupun dipanggil ilmu pergerakan manusia ni adalah ilmu roh. Sebab yang menggerakkan kita adalah roh. Okey. Jadi dan yang dapat menggerakkan hati hanyalah Al-Quran. Bila kita kata sebut roh ni, roh dalam Quran Allah guna berbagai-bagai makna dengan berbagai-bagai nama tuan. Allah guna perkataan rohun, Allah guna perkataan qalbun, Allah guna perkataan nafsun, Allah guna perkataan afidatun. Itu semua dengan makna yang lebih kurang sama. Sebab dia yang menggerakkan kita. Jadi apa juga program motivasi yang tidak dibacakan Al-Quran atau tidak bersumber daripada Al-Quran tidak akan beri kesan kepada manusia. Sebab apa? Sebab yang boleh menggerakkan kita punya yang menggerakkan diri kita adalah roh kita, dan yang boleh menggerakkan roh ini adalah Al-Quran. Pada dalil ayat surah Al-Anfal di atas tadi. Jadi kita lihat daripada peristiwa sejarah bagaimana Al-Quran benar-benar memberi kesan kepada perubahan sikap manusia. Bagaimana Al-Quran tu boleh bagi apa? Boleh menggerakkan manusia ke arah yang betul. Itu sebab kalau kita tengok peristiwa pertama berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita sedia maklum bahawa Sayyidina Umar yang terkenal garang dan keras hati, apabila mendengar ayat-ayat suci Al-Quran hatinya terus menjadi lembut. Begitu juga peristiwa yang berlaku yang disebut Allah pada surah Fussilat. Pada surah Fussilat Allah sebut tu waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir tu berkata, janganlah kamu mendengar bacaan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk kepadanya agar kamu dapat mengalahkannya. Okey, peristiwa pertama. Okey. Hari ini tuan-tuan, kadang-kadang kita berdakwah, kita menasihati orang, kita mendidik anak-anak kita dengan harapan supaya mereka jadi orang baik, betul? Nampak tu. Tapi apa pendekatan kita gunakan? Okey. Bila kita nak cakap dari segi nak jadi manusia yang baik, tuan-tuan, kita cakap dari segi akhlak dia. Dan bila kita cakap dari segi akhlak, tuan-tuan, bila kita ke akhlak, tingkah laku kita, dia bermula daripada hati. Sebab semua perbuatan bermula daripada hati. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu bermula dengan niat, hati. Okey? Jadi bila kita bercakap pada manusia, tuan-tuan, okey, kita seolah-olah lah kadang-kadang orang kata kita cuba motivate manusia. Yang sebenarnya kita tak boleh motivate manusia, tuan-tuan. Dan bukan tugas kita untuk motivate manusia. Tugas kita apa? Tugas kita sampaikan maklumat saja. Itu tugas kita. Tapi hari ini tuan-tuan bila kita bercakap, kadang-kadang dalam public speaking, tuan-tuan, kenapa orang takut public speaking kadang-kadang? Kenapa? Macam mana perasaan takut tu datang? Perasaan takut tu kadang-kadang kita kata darah gemuruh sebab kita tengok audiens ramai. Jadi kita beranggapan bahawa perasaan takut kita datang daripada audiens. Tak ada, tuan-tuan. Perasaan takut kita tu dia bukan datang daripada audiens, dia bukan datang daripada environment, tapi dia datang daripada kita punya skrip yang dalam. Apa cakap? Apa cakap tuan-tuan yang buat tuan-tuan rasa takut? Ini kan I cakap ni kan kalau orang tak faham ni kacau ni. Betul tak? Itu yang buat you takut. Sebab you beranggapan bahawa bila you bercakap, you bertanggungjawab untuk memahamkan manusia. Dan you tahu you sendiri tak confident boleh bagi manusia semua faham. Sebab you takut. Sebab apa? You pegang prinsip yang salah. Okey, dalam bercakap, dalam mengajar, dalam berdakwah, kita secara sama ada langsung tidak langsung beranggapan bahawa kita yang memahamkan manusia. Kita yang menarik yang nak menarik manusia. Itu sebab kita rasa takut. Sedangkan prinsip yang Allah ajar dalam Al-Quran apa dia? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Rasulullah SAW, tuan-tuan, dia berdakwah, tuan-tuan, dia ada perasaan bimbang dan takut juga. Nampak? Kenapa Rasulullah SAW bila dia berdakwah, dia berharap orang supaya ikut. Itu sebab bila Rasulullah berdakwah, orang tak nak ikut, Rasulullah sedih, tuan. Dan Allah tegur dalam Al-Quran. Allah kata fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
Allah tegur tu pada surah Asy-Syu'ara. Allah kata, wahai Muhammad, mungkin kamu nak membinasakan diri kamu dengan kesedihan, sebab apabila kamu berdakwah, mereka tak nak dengar. Nampak tu? Dia tuan-tuan, bila kita rasa sedih, kita rasa risau, kita rasa worry, apa akan jadi kat kita? Kita akan jadi lemah, betul? Semangat kita akan jadi lemah. Jadi macam mana Allah didik Rasulullah SAW ubah sentence tu? Apa ubah sentence tu? Allah beritahu kepada Rasul, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Muhammad, tugas kamu bukan menarik manusia. Tugas kamu tidak bertanggungjawab untuk memahamkan manusia. Tugas kamu, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Kerja kamu sampaikan saja apa yang aku beritahu kamu. Itu saja. Jadi kalau tuan-tuan ni dalam kehidupan kita nak berdakwah ke, okey, kita nak mengajar ke, ataupun kita nak menyampaikan satu benda, tuan-tuan, okey, nak bagi kita confident, kita kena pegang prinsip yang betul. Apa prinsip dia? Kerja saya sampai aja. Orang faham tak faham itu bukan tugas saya. Saya akan sampaikan setakat mana yang saya mampu. Jadi kalau you pegang prinsip tu, orang nak ketawa you cakap ke, tuan-tuan, orang nak pelekikan you cakap ke, biar, tak ada masalah. Nampak tak? Jadi sebab apa? Sebab tugas kita menyampaikan saja. Tapi of course tuan-tuan, bila kita nak sampai tu, we have to be prepared. Okay? Tapi kadang-kadang kita dah prepare, tuan-tuan, pun kita ada rasa apa? Rasa bimbang, takut. Sebab apa? Sebab kita pegang prinsip yang salah. Itu sebab tuan-tuan, dalam hidup ni, bila kita pegang prinsip yang salah, kesan dia kita worry. Bila kita worry, kesannya kita stres. Macam tuan-tuan bekerja, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan bekerja, betul tak? Ada worry tak? Bukan ada worry, banyak worry. Betul? Kenapa tuan-tuan worry? Sebab tuan-tuan fokus pada benda yang salah. Selalunya bila kita kerja, kita fokus pada apa? Kita fokus pada results. Selalu cakap apa? Wah, ini kalau tak capai, ini kacau ni. Betul? Nampak? Itu yang buat you worry. Bila you worry, you stress. Patutnya apa you nak cakap? I will try my best. Result tu saya serah pada Allah. Kalau capai, alhamdulillah. Tak capai pun alhamdulillah. Tapi bos nak you capai, betul tak? Bos nak you capai benda tu. Kalau you tak capai, dia kata you tak perform. So what? Okay? Kalau you nak worry pun, kalau tak capai pun, what can you do? Saya nak tanya. Saya buat apa juga, betul? So change you punya mindset. Nak change kita punya, dia panggil confident, tuan-tuan. Change kita punya mindset. Apa tu mindset? Sentence tu. Apa sentence dia? I will try my best. Capai, alhamdulillah. Tak capai, alhamdulillah. Bos marah, it's okay. Boleh you letak mindset macam tu. Kalau you tak letak pun, dia akan merana, tu. Kalau you tak letak mindset macam tu. Kalau you cakap, oh ini kalau tak capai, ini kacau ni. Ini, tu yang you worry dia tak hari. Akhirnya you stress. Nampak tu. Sebab apa? Sebab you pegang prinsip yang salah. Kenapa prinsip yang salah? Prinsip yang tidak mengikuti Al-Quran. Al-Quran suruh kita fokus on effort saja. And as for the results, Al-Quran suruh apa? Wa tawakkal alaihi. Nampak tu. Jadi kalau kita pegang prinsip yang betul, bila kita buat satu kerja, kita akan tenang. Sebab kenapa kita kadang-kadang rasa worry? Sebab kita takut bos kita assess kita salah. Okey, bos assess kita kata kita tak perform. Saya nak tanya, bos tuan-tuan ke bagi rezeki kat tuan-tuan? So you don't have to. Walaupun tuan-tuan, bila tuan-tuan dah kerja sungguh-sungguh, okey, dia panggil apa? Naik pangkat ke, dapat bonus ke, tak dapat bonus ke, you don't have to worry, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ada the best assessor. Yang penilai yang paling baik. Wallahu khairul hasibin. Allah sebaik-baik penilai. So you don't have to worry. Kalau people nilai you tak elok, it's okay, no problem. Because bukan manusia yang bagi rezeki kat kita. Jadi kalau kita pegang prinsip yang betul, tuan-tuan, tiap-tiap hari kita buat kerja, kita akan tenang. Bila you tenang, tuan-tuan, you will be very productive. Bila you tenang. Tapi nak dapat tenang tu, you kena pegang prinsip yang betul. Dan prinsip yang betul ni hanya ada duduk dalam Quran. Tapi nak cakap, tuan-tuan, nak cakap kata, okay, I'll try my best,
whatever result I will accept it. It's not easy, It's not easy. Why? Because you akan hanya dapat prinsip tersebut, skrip tu, kalau you dapat hidayat daripada Allah. Kalau you tak dapat hidayat daripada Allah, apa juga skrip yang saya bagi pada you, cakap mudah lah Ustaz. Orang cakap macam tu, cakap mudah lah, nak suruh sabar-sabar. Okay? Tapi kalau tuan-tuan hadapi keadaan yang tuan-tuan tak suka, tuan-tuan tak sabar pun, tuan-tuan boleh buat apa? Okey? Tuan-tuan boleh pilih untuk sabar, atau tuan-tuan boleh pilih untuk apa? Untuk komplain, untuk marah. That's your choice. Nampak? Ini tuan-tuan, ini gunanya Quran. Nak bagi you pegang prinsip yang betul tiap-tiap hari dalam you menjalankan setiap aktiviti kehidupan. Makin you faham prinsip Quran, makin you akan tenang tiap-tiap hari hadapi apa juga circumstances, sama ada you suka atau you tak suka. Nampak tu. Dan kesan dia you akan tenang. Dan bila you tenang, okay, you akan very productive. Bukanlah kata tuan-tuan bila kita tenang ni kita tak ada susah hati langsung, tidak tuan-tuan. No, sebab kita ni tak perfect. Tapi sekurang-kurangnya kalau you tenang, dia cushion down you punya worry. Nampak tu. You worry pun tak guna. Kadang-kadang masa kita worry lagi banyak mistake kita lakukan, betul tak? Dalam itu tu yang kita nak bawa dalam kita punya apa? Jadi Allah beritahu kat sini. Sebab Rasulullah SAW tuan-tuan, lagi banyak cabaran yang dihadapi dalam kehidupan, dalam berdakwah. Macam-macam jenis manusia. Kita berdakwah hari ni orang boleh dengar tuan-tuan. Rasulullah orang paling dia dengan batu. Nampak tak? Tapi Allah bagi dia prinsip yang betul. Prinsip yang betul tu yang bagi dia strength untuk hadapi keadaan tu. Nampak tak? Jadi prinsip itu adalah prinsip Al-Quran. Itu sebab apabila kita berdakwah tuan-tuan, kita berdakwah, senjata kita yang paling tajam sekali adalah Al-Quran. Kalau you nak berdakwah sama orang, okay, you punya instrumen yang paling berkesan sekali adalah Al-Quran. Nampak tak? Sebab Al-Quran sahaja yang akan sentuh hati manusia, bukan perkataan manusia. Itu sebab apabila kita berdakwah, kita kena banyak baca Al-Quran dalam dakwah kita. Kita kena gunakan Al-Quran dalam dakwah kita. Sebab dia akan straight kena pada hati manusia. Kalau Allah izinkan dia kena pada hati, Allah bagi hidayat, dapat hidayat. Kalau Allah tak izinkan, itu urusan Allah. Tetapi kita punya keberkesanan dakwah bukan bergantung kepada berapa orang yang dengar kita cakap. It's not that. Keberkesanan dakwah kita, dia bergantung pada sejauh mana dakwah yang kita buat itu mengikut peraturan Al-Quran. Itu sebab kalau kita tengok pada ayat surah Fussilat tuan-tuan, kenapa orang kafir tuan-tuan, dia tak bagi orang dia dengar Al-Quran? Kenapa? Kita tengok pembesar-pembesar Quraisy melarang orang-orangnya daripada mendengar ayat-ayat Al-Quran. Mendengar ayat Al-Quran ini sebabkan mereka takut manusia ini akan berubah. Okey? Wahal mereka sendiri secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam cuba mendengar serta berasa kagum dengan ayat-ayat Quran ini. Terangsang juga hati mereka apabila mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi disebabkan kedegilan mereka, Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Itu sebab orang kafir sebut Quran sihir tuan-tuan. Nampak? Apa tu sihir? Perkara yang boleh mempengaruhi manusia. Itu sebab kenapa bila Al-Quran tu dibaca, Rasulullah baca Al-Quran, orang kafir Quraisy ni buat bising supaya kaum dia tak dengar. Tapi malam-malam tuan-tuan, ini berdasarkan asbabun nuzul ayat ni. Malam-malam dia menyorok-nyorok pergi. Abu Lahab pergi. Siapa lagi? Pembesar Quraisy pergi. Nyorok-nyorok seorang-seorang dia dengar. Okey. Bila balik bertembung, kata hang buat apa? Baru dia perasan tuan-tuan. Dia sama dia kata jangan bagi kaum kita dengar, tapi dia sama dia pergi dengar. Nampak tu hipokrit. Okey, dia tak bagi orang dengar tapi dia nak dengar. Dan dia rasa memang teruja bila dengar tu. Ini bukan perkataan manusia biasa. Tapi apa cakap? Tapi ni kalau kita bagi orang kita dengar ni, kacau ni. Ustaz? Nanti dia ikut Muhammad, habis kita punya apa? Habis pengaruh kita nanti. Peristiwa ini membimbangkan pembesar-pembesar Quraisy. Walaupun mereka secara dalam hati mengakui benda tu, tapi disebabkan mereka takut hilang mereka punya kepentingan mereka, mereka tak nak terima benda tu. Dan peristiwa juga tuan-tuan sama dengan apa yang berlaku dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab Ahlul Kitab ni kaum Bani Israel. Mereka tahu bahawa Muhammad itu Rasulullah. Mereka tahu.
Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Tapi kenapa mereka tak mau terima, tuan-tuan? Disebabkan kedengkian. Dengki, takut nanti kalau Rasulullah SAW, okey, sebab sebelum tu tuan-tuan, tu sebab mereka digelar sebagai ahlul kitab. Ahlul ni maknanya yang mahir tentang kitab. Orang-orang Arab pun rujuk kepada mereka. Sedangkan sebab orang-orang Arab ni kebanyakan mereka adalah third class citizen, tuan-tuan. Itu sebab dipanggil ummi, mereka yang buta huruf. Yang cerdik masa tu adalah orang-orang Bani Israel ni. Sebab Allah gelar mereka ahlul kitab. Okey. Tetapi apabila Rasulullah datang, okey, tempat rujukan akan berubah daripada mereka kepada siapa? Rasulullah SAW. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, disebabkan kedengkian. Bukan sebab mereka tak tahu benda itu betul. Mereka tahu benda itu betul. Tapi mereka kalau terima perkara tersebut, mereka tidak akan lagi dirujuk sebagai, orang sebut sebagai pakar apa? Pakar rujuk. Orang akan rujuk pada orang lain. Status mereka akan hilang. Itu sebab mereka tak berani nak orang kata dia panggil melepaskan status tersebut. Jadi mereka buat dia panggil apa? Perancangan untuk menutup apa yang ada di dalam kitab mereka. Okey, untuk dia panggil to conceal apa? Dia panggil untuk tidak memberitahu perkara yang sebenar. Itu tuan-tuan. Serupa juga dengan apa? Dengan apa yang berlaku pada pembesar-pembesar Quraisy. Okey, kita terus tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, kita ambil pada muka surat 35, muka surat 36 . Ini contoh tuan-tuan . Dan saya kadang-kadang bila tulis benda ni, saya tulis apa yang berlaku dalam kita punya day to day punya aktiviti, tuan-tuan . Suatu hari saya dijemput satu program, tuan-tuan . Di apa? Salah satu program di TV lah. Tapi saya tak beritahu TV mana lah. Okey, masa tu bercakap pasal motivation. Cakap pasal dia panggil program tu program motivasi lah. Okey, selepas ke udara tu, bila kalau tak silap saya, topik yang saya cakap tu pasal leadership and management maksud. Okey. Tapi sebab saya bila bercakap memang saya gunakan ayat Quran. Jadi saya sebutlah tiap-tiap prinsipal tu saya sebut Al-Quran. Tiap-tiap prinsipal tu saya sebut ayat Quran. Okey. Habis je program tu, penerbit jumpa saya. Apa dia cakap? Dia kata, doktor jangan sebut banyak sangat ayat Quran. Saya kata apa pasal? Sebab dia kata audien kita ni bukan semua apa? Bukan semua orang Islam. Jadi doktor jangan sebut banyak sangat ayat Quran tu sebab audien kita ni bukan semua Islam. Itu tuan-tuan . Jadi saya tanya beliau, okey, yang mungkin masa tu kurang arif dengan sejarah Islam . Apa saya tanya? Okey. Dulu Rasulullah SAW, tuan, dia berdakwah dengan orang Islam ke dengan orang bukan Islam? Rasulullah SAW dulu berdakwah dengan orang Islam ke orang bukan Islam? Orang yang bukan Islam. Rasulullah pakai apa? Pakai Al-Quran. Nampak tak? Itu tuan-tuan . Itu sebab kadang-kadang dalam kita menjalani kehidupan terpanggil ad-din, tuan. Itu sebab ad-din. Tapi ad-din lagi ni kita terjemah agama. Sebenarnya ad-din tu maknanya apa? Cara hidup yang betul. Dinul Islam. Okey, maknanya cara hidup yang selamat. Tapi hari ini kita terjemah ad-din tu agama. Bila kita kata agama, dia very orang kata, bila kita kata agama, benda-benda yang ritual saja. Nampak tak? Sembahyang, puasa, zakat, aktiviti-aktiviti yang lain seolah-olah tidak menggambarkan agama. Itu masalahnya bila kita terjemah ad-din tu agama. Sedangkan ad-din tu maknanya apa? Cara hidup, way of life. Dan way of life ni, cara hidup yang Allah terima adalah cara hidup Islam saja. Cara hidup apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Apa tu Islam? Makna asal perkataan salima. Salima maknanya selamat. Kalau aslama, keselamatan. Aslama is to surrender. Makna aslama menyerah diri supaya kita selamat. Apa makna menyerah diri? Mengabdikan diri. Apa makna mengabdikan diri? Hamba abdi buat apa? Hamba apa dia buatnya? Ikut peraturan. So kalau saya kata saya seorang Islam, bermaknanya saya nak menyerah diri kepada kamu, ya Allah. Apa makna saya nak menyerah diri? Saya nak taat pada kamu. Macam mana nak taat? Saya nak ikut peraturan kamu. Peraturan Allah duduk di mana? So bila kita kata saya seorang Islam, saya berazam sungguh-sungguh nak belajar Al-Quran tu, ya Allah. Nak
nak mahirkan diri saya dengan Al-Quran dan nak ikut. Itu maknanya saya seorang Islam. Betul ke? Betul ke rasa-rasa pengakuan manusianya tu? Nampak. Jadi bila kita tengok macam tu tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Itu sebab kita dah lalui 1 bulan lepas kan? Training untuk apa? Apa training bulan lepas tu? Untuk lebih spesifik lagi, menahan nafsu. Training untuk apa? Untuk mahirkan diri kita dengan Al-Quran tuan-tuan. Itu training ni. Itu sebab habis training tu 1 Syawal, kita buat apa? Hari raya. Hari apa? Hari kegembiraan, betul? Orang letak macam tu, hari raya, hari kegembiraan, hari keseronokan. Sedangkan Allah sebut hari raya apa dia? Hari kemenangan. Dia sebut sebagai apa? Macam mana dia termkan 1 Syawal tu? Sebagai Idul Fitri. Nampak? Apa makna Idul? Asal perkataan ada, ya'udu, raja'a, kembali. Okey. Al-Fitri? Fitrah. Apa tu fitrah? Satu-satu dia kata ustaz tadi. Fitrah apa dia? Asal perkataan fatara. Fatara ni makna to create. Kalau fitrah, creation. Kejadian, penciptaan. So kembali kepada penciptaan, kembali kepada fitrah. Apa maknanya? Tuan-tuan nak tahu apa maknanya, kena tengok dalam Quran, tuan-tuan. Okey? Sebab secara definition dia adalah creation, kejadian. So apa tu fitrah? Buka pada surah Ar-Rum. Tuan-tuan buka pada surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Surah ke-30, ayat yang ke berapa? Surah 30 ayat 30. Surah Ar-Rum. Allah define fitrah kat situ. Itu sebab tuan-tuan, bila kita nak pegang sesuatu konsep, kita kena rujuk pada Al-Quran. Jangan kita main ikut saja. Orang kata kembali pada fitrah ni, kembali pada apa tuan? Kalau kita faham kebanyakan orang kat luar sana, dia kata kembali pada fitrah tu kembali pada apa? Asal kejadian. Apa bendanya? Jangan kita faham tu secara theoretical, must be practical. Kalau tak ada, macam mana kita nak raikan Idul Fitri tu kalau kita tidak faham dia secara praktikal. Okey. Ayat 30 Allah kata apa? Surah Ar-Rum Allah kata fa'akim wajhaka lid-din hanifa. Muka surat 407. Kalau Al-Quran muka surat 407. Allah kata fa'akim wajhaka lid-din hanifa, dan hadaplah wajah kamu kepada ad-din, cara hidup, hanifa, yang lurus. Apa tu cara hidup yang lurus tu? Cara hidup yang lurus apa dia? Yang kita minta dalam solat tu boleh? Ihdinas siratal mustaqim. Hanifa sama dengan al-mustaqim, lurus, cara hidup yang lurus. Apa tu cara hidup yang lurus? Kita kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk saya jalan yang lurus, cara hidup yang lurus. Apa tu jalan yang lurus? Pernah tafsirkan sebelum ni? Apa jalan yang lurus? Tafsiran ni duduk pada surah Yasin, tuan-tuan. Tafsiran jalan yang lurus duduk pada surah Yasin ayat 61. Ayat 61 Allah sebut wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Wa ani'buduni, bahawa kamu mengabdikan diri kepada aku wahai manusia, dan itu adalah jalan yang lurus. Nampak tak? So kalau kita kata siratul mustaqim, kalau kita kata ad-din hanifa, kalau kita kata al-Islam, semua maknanya sama. Apa tu? Jalan pengabdian. Nampak tu? Jadi Allah kata fa'akim wajhaka lid-din hanifa. Hadapkan wajah kamu kepada cara hidup ataupun jalan yang lurus ni. Jalan bila kita kata siratun. Siratun sama dengan perkataan apa tuan? Selain daripada perkataan siratun. Bahasa Arab selain daripada perkataan siratun apa lagi? Tariqun. Perkataan tariqun. Orang tanya kita apa? Apa orang tanya kita? Kamu masuk tarikat apa? Kalau orang tanya kadang-kadang, kamu masuk tarikat apa? Apa nak jawab? Tarikat saya tarikat siratul mustaqim. Tarikat saya tarikat apa? Siratul mustaqim. Wah, dia kata tak pernah dengar. Mana datang tu? Ada dalam Quran kata.
Surah Fatihah. Maknanya dalam hidup ni siapa tak masuk tariqul mustaqim, tarikat yang lurus, maknanya tak betul. Pakai kitab apa? Tanya dia pakai kitab apa? Apa jawab? Al-Quran. Al-Quran. Nampak? Itu sebab tuan-tuan, bila kita faham bahasa Arab, bila kita faham konsep dalam Al-Quran, apa juga yang berlaku kat luar sana kita boleh akses. Kita boleh akses. Sebab Quran dia punya benchmark dia, kayu ukur dia. Kalau kita tak ada Al-Quran pada kita tuan-tuan, kita takkan ada ability to access. Apa juga prinsip kat luar sana betul ke tak betul? Itu sebab nama Al-Quran dipanggil Al-Furqan. Pembeza. Nampak tu? Itu sebab nak ada ability to access ni, Allah kata in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Itu pada surah Al-Anfal. Kalau kamu bertakwa hai manusia, aku akan bagi kamu the ability to access. Kebolehan untuk membezakan apa juga prinsip yang ada di luar sana betul ke tak betul. Nampak tu? Hari ni orang cakap kat luar macam-macam jenis tarikat ada. Tapi tarikat yang Allah terima satu je, tarikat Siratul Mustaqim. Itu tarikat yang tuan-tuan akan ikut. Okey. Dia punya modul tarikat dia apa? Al-Quran. Jadi kalau hari ni kita belajar apa juga tarikat, dia tak pakai Quran, tuan-tuan jangan ikut, tuan-tuan. Sebab dia tidak akan tunjuk kita jalan yang lurus. Itu kena jaga, tuan-tuan. Sebab hari ni banyak kadang-kadang, minta maaf tuan-tuan saya sebut benda tu, kadang-kadang kita takut, tuan-tuan. Kita buat sungguh-sungguh satu benda, tapi akhirnya kita buat benda yang salah. Okey. Jadi balik pada apa yang saya cakap tadi, bahawa dipanggil Idul Fitri, dipanggil Allah sebut kat situ, fa aqim wajhaka lid-dini hanifah, dan hadap kamu ke wajah kamu kepada cara hidup yang lurus ini, dan cara yang hidup yang lurus ini disebut sebagai fitrah. Fitrah ni adalah cara hidup yang lurus. Makna bila kita kata Idul Fitri, maknanya kita kembali kepada cara hidup yang lurus. Kenapa Allah kata kembali, tuan? Kenapa Allah kata Id? Sebab manusia ni tuan-tuan, selalu dia melilau, tuan-tuan. Dia dalam kehidupan dia, okey, dia buat benda yang salah, dia tak mengaji Quran. Terus sebab Allah train dia balik sebulan dengan Al-Quran supaya dia kembali semula kepada Al-Quran. Itu sebab dia panggil Id. Tapi sama ada sejauh mana manusia memahami dia atau tak memahami ni, bergantung sama ada dia belajar tidak sungguh-sungguh Al-Quran. Sama ada tuan-tuan nak tahu sama ada Ramadan yang lalu tuan-tuan Allah terima ke tidak tuan-tuan punya amalan. Even pada malam Lailatul Qadar pun, apa kita punya ikrar kita pada malam Lailatul Qadar? Ikrar kita apa? Apa sumpah tuan-tuan? Janji tuan-tuan pada malam Lailatul Qadar? Apa dia? Okey, apa Rasulullah SAW buat pada malam Lailatul Qadar? Ini nak ambil pelajaran daripada apa yang kita dah lalui sebelum ni. Rasulullah SAW baca innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Betul? Itu doa dia. Wahai Tuhan, saya nak mohon ampun pada kamu. Itu cara makna yang ringkas. Apa makna mohon ampun? Perkataan mohon ampun, bertaubat. Apa makna taubat? Taubat, tuan-tuan. Itu sebab kita kena ngaji bahasa dia. Berapa kali dah saya cakap tu? Okey, taba yatubu taubatun. Makna taba makna raja'a. Dia sama dengan perkataan idun, tuan-tuan. Sama. Tengok berapa banyak perkataan yang sama Allah gunakan term yang berbeza-beza. Itu sebab kenapa penting ngaji bahasa tu. Okey, perkataan taubatun bermakna ada. Raja'a. Bila saya kata saya mohon ampun kepada kamu ya Allah, bermakna saya berazam ya Allah nak kembali kepada kamu. Kembali balik kepada fitrah saya. Itu kita punya janji dan ikrar kita pada malam Lailatul Qadar. Sama ada manusia sedar atau tak sedar, itu bergantung pada sejauh mana pemahaman dia tentang apa makna doa, apa makna taubat, apa makna mohon ampun. Nampak? So hari ini tuan-tuan, kalau kita pegang prinsip tu, kita tidak really understood apa yang kita cakap tu, kita takkan mampu cakap from our heart. Bila kita kata setiap amalan tu bermula dengan niat, okey, niat ni adalah perkataan yang kita cakap from our heart. Apa makna from our heart? With full understanding. So bila kita kata ya Allah saya mohon ampun kepada kamu, apa maknanya? Hari ni orang kata istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau kita istighfar tuan-tuan without full understanding, makna kita hanya cakap benda tu semata-mata di lidah kita, bukan di hati kita. Dan setiap perkara yang dibuat hanya dengan lidah, Allah takkan terima amalan tu.
Dia mesti dengan lidah dan hati. Sebab perbuatan bermula dengan hati. So maksud apa? Dengan full understanding. Itu sebab hari ni tuan kalau kata astaghfirullahalazim. Berapa banyak orang istighfar itu? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tanya dia mahir baca Quran tak? Kalau dia hari ini dia istighfar tuan-tuan, dia tak mahir baca Quran. Okey, tak apa, tak mahir, fair enough. Tetapi dia nak ambil inisiatif tuan-tuan untuk bersungguh-sungguh balik belajar Al-Quran secara istiqamah, mana pengakuan istighfar dia semata-mata adalah kepura-puraan sahaja. Nampak? Oh, tak ada ustaz, saya benar-benar istighfar. Tapi tanya dia, apa makna istighfar? Makna istighfar adalah raja'ah. Bila kita kata saya mohon ampun, saya bertaubat, bermakna saya ya Allah berazam nak kembali balik kepada Al-Quran. Dia tuan-tuan, saya nak beritahu dosa kita yang paling besar, yang kita paling tak perasan adalah kita tak mahir Quran. Itu dosa kita paling besar. Nampak? Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Sebab objektif kehidupan apa? Apa objektif kehidupan? Apa makna objektif? Perkara yang paling utama adalah untuk taat kepada Allah, betul tak? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Itu perkara yang paling utama. Okey? Dan nak taat pada Allah macam mana? Mesti ikut peraturan dia. Dan nak ikut peraturan dia mesti kena mahir peraturan dia. Tapi hari ini kalau kita kata saya nak surrender, saya seorang Islam, saya bertaubat, tapi kita tak ambil inisiatif tuan-tuan untuk apa? Belajar peraturan dia dan amalkan dia. Benar ke kita punya pengakuan? Tak benar. Kita kata saya seorang Islam. Kalau kita kata saya seorang kafir, saya nak tanya tuan-tuan, apa bezanya orang kata saya seorang kafir dengan saya seorang Islam tapi saya tak nak ngaji Quran? Apa bezanya? Seorang dia benar-benar ngaku dia tak nak apa? Dia tak nak apa? Dia tidak nak taat pada Allah, betul? Seorang lagi dia ngaku tapi dia berbohong. Mana lagi teruk? Yang kedua. Itu bezanya antara orang kafir dan orang apa? Orang munafik, tuan-tuan. Itu sebab kenapa Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik ni mereka duduk pada neraka yang paling bawah. Besok orang kafir pun terberanjat, tuan. Hei, bukankah kamu dulu kat dunia Islam? Apa pasal aku tengok kamu duduk bawah daripada aku? Nampak tuan, kita bila cakap macam tu, kita tak nak menuding jari pada siapa-siapa, tuan-tuan. Saya nak beritahu, apabila kita baca Al-Quran, tujuan pertama sekali baca Al-Quran bukan nak tuding jari pada siapa-siapa. Tujuan pertama nak baca Quran apa dia? Untuk nilai diri kita, muhasabah diri kita. Tengok tuan-tuan macam mana Sayyidina Umar, tuan-tuan. Bila Rasulullah SAW tahu siapa dia orang-orang munafik, melalui wahyu Allah SWT, apa Umar cakap pada sahabat? Tanya sahabat, ada tak dalam list nama orang munafik tu nama aku? Nampak? Tapi kita tuan-tuan, kalau kita baca Quran, kita faham satu konsep, kita kadang-kadang lebih cenderung nak tengok orang lain, betul tak? Jangan tengok diri kita. Tujuan baca Quran adalah untuk memperbaiki diri kita. Datang Quran tu wa yuzakkihim, untuk membersihkan diri kita, untuk